warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita terus kepada hadis. Kita muka surat 66 ya. Buku Jawi muka surat 66. Rumi muka surat apa ya? Hadis ke-23. Tajuk dia, kenapa neraka yang dipilih. Ya. Kenapa neraka yang dipilih. Sedangkan ada syurga, tapi kenapa kita pilih neraka juga, ya? Kita baca sama-sama hadis ni, puan-puan. Okey. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qada naran wa ja'ala al-janadibu wal farashu yaqabna fiha wa huwa yazubbuhunna anha wa ana akhizun bihujazikum anin nar wa antum tuflituna min yadayya. Rawahu Muslim. Hadis ni ada dua, dan satu ini hadis yang kedua, hadis ba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Ya. Artinya, kita tengok arti dia, ya. Hadis yang pertama ni kita baca atas, dia ada dua hadis di sini, ya. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu. Perumpamaan tu diibaratkan, diumpamakan, dibandingkan, ya. Perumpamaan aku iaitu Nabi, dan perumpamaan kamu iaitu kita, ya, sebagai umat, ya, adalah seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan unggungan api, ya. Maka banyaklah belalang dan rama-rama iaitu kelkatu yang menjatuhkan diri ke dalam api itu. Diibaratkan Rasulullah tu duduk dekat unggun api, ya. Tiba-tiba datang belalang ataupun kelkatu tu menjatuhkan diri dalam unggun api tadi. Maka orang itu berusaha sedaya upaya untuk menyekat binatang-binatang tadi agar jangan jatuh ke dalamnya. Ibarat Rasulullah tu sekat kita, ibaratkan binatang tadi, kita ni tadi, supaya jangan jatuh ke dalam api tadi, unggun api tadi. Aku, iaitu Rasulullah SAW, berusaha memegang simpulan kain kamu
supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Ibarat Rasulullah duduk dekat dengan unggun api dan menahan kita boleh-bolehnya, nak tolong bantu kita, tarikkan kita jangan bagi jatuh dalam api. Ya, ibarat Rasulullah ni boleh-boleh nak bagi kita semuanya masuk syurga Allah, tapi ramai juga yang engkar. Ya, okey, kita baca terus ni. Namun ramai di kalangan kamu yang masih juga hendak melepaskan diri daripada peganganku. Rasulullah kata, ibarat Rasulullah duduk kat unggun api tu, dia sahaja tarik kain kita ni, jangan bagi jatuh dalam unggun api tadi. Ya, unggun api tu maksud jurang neraka lah. Ya, tapi ramai juga dia tak nak lepaskan diri, nak terjun juga dalam api tadi, dalam neraka tadi. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain riwayat daripada Abu Hurairah, hadis yang kedua kita baca tadi, riwayat pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni diridai Allah masuk syurga tanpa hisab, jadi disebut radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam syurga. Bila dia nak masuk syurga seronok kan? Semua umatku akan masuk ke dalam syurga melainkan orang yang enggan. Orang yang enggan ni yang degil lah. Rasulullah boleh-boleh nak selamatkan kita semua masuk dalam syurga, tapi ada juga di kalangan kita ni umat dia yang degil, nak juga ke neraka tadi, nak juga terjun ibarat dalam unggun api tadi. Sahabat merasa heran lalu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mahu masuk syurga? Siapa yang tidak mahu masuk ke syurga? Siapa tu yang tak mau masuk syurga tu? Ya, tak pilih neraka juga tu. Rasulullah SAW menjawab, sesiapa yang taat kepadaku berarti ia mahu masuk syurga. Rasulullah kata orang yang ataupun hambanya yang taat pada ajaran Rasulullah tu tanda dia nak masuk syurga. Dan sesiapa yang menyalahi ajaranku, siapa yang tak mau ikut ajaran Nabi Muhammad tadi, engkar, ya, maka orang itulah yang tidak mahu masuk syurga. Dua golongan lah di muka bumi ni, kita ni di alam ni, iaitu satu golongan maksudnya taat perintah Allah, satu golongan lagi ingkar perintah Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca hadis. Hadis ini riwayat daripada Bukhari. Okey, kita baca keterangannya lagi ya. Keterangan tu maksudnya nak bagi kita faham lagi lah dengan lebih mendalam. Sebab tajuknya kenapa neraka yang dipilih. Sedangkan kita tahu bahawa neraka tu adalah tempat azab, tempat siksaan, tempat bakaran. Tapi kenapa juga neraka yang nak dipilih? Ya. Keterangannya, umat Islam adalah umat yang dihormati. Umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni umat yang dirahmati Allah. Rahmati maksud rahmat, rasa kasih sayang Allah tu, Allah kasih sayang, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bergelar dengan Nabi Rahmah. Artinya Nabi yang membawa rahmat. Nabi Muhammad tu, kelahiran Nabi Muhammad tu, lantikan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul tu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi ni dia kan Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi alam ni bila Nabi lahir ya Nabi, dan Nabi akhirnya dilantik menjadi Rasul ni membawa rahmat sekalian alam. Semua menjadi cantik, elok, ya. Sebelum ni keadaannya kucang kacir. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliyah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Ya, sebelum Nabi ini dilantik menjadi Rasul ni,
kehidupan masyarakat Arab ketika itu disebut masyarakat Arab jahiliyah. Apa maksud jahiliyah? Jahiliyah maksudnya bodoh. Bodoh ni bukan kata bodoh dari segi pembinaan ke, di segi ekonomi ke, di segi lain ni. Tapi dia bodoh di segi tidak mengenal siapa Tuhan mereka yang sebenar. Ya. Bodoh kerana tak kenal Tuhan. Ya. Siapa Tuhan mereka yang sebenar? Ada ketika itu sebilangan orang Arab ni bila dia melihat saja matahari ni bila siang nampak panas dia, cahaya dia yang kuat dan sebagainya, mereka mengajaklah kaum-kaum dia, marilah sama-sama kita menyembah matahari kerana matahari inilah dianggap Tuhan kerana nampak kuat. Maka mereka pun menyembahlah matahari beramai-ramai pada zaman jahiliyah. Bila datang malam, matahari hilang. Jadi mereka pun terfikirlah bahawa tu bukan Tuhan. Sebab tadi siang ada, malam tak ada. Tuhan apa sekejap ada, sekejap tak ada kan. Okey, bila datang malam pula, timbullah bulan. Bila ada bulan, cahayanya terang, mereka pun mengajak ramai-ramai kaum dia untuk menyembah bulan. Pakat-pakatlah menyembah bulan. Mai keesokan harinya bulan pun hilang. Bila datang siang, bulan pun hilang. Oh, bukan pula Tuhan mereka, iaitu bulan itu bukan Tuhan mereka. Jadi berjalan lagi, mereka berjalan-jalan dan nampak pokok yang besar. Dia mengajak, seorang ketua tu mengajak kaum dia supaya jomlah kita menyembah pokok yang besar ini. Kerana pokok ini disangka Tuhan sebab nampak kuat. Maksud pokok yang besar dia berdiri teguh kan. Dalam beberapa bulan kemudian mereka lalu lagi tempat tersebut, tengok-tengok pokok tu dah tumbang. Berarti ini pun bukan Tuhan juga kerana tak kuat. Pokok tu lama-lama dia akan tumbang kan. Okey, jadi mereka pun tercari-cari siapakah Tuhan mereka yang sebenar. Hinggalah bila Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, Nabi membawa akidah, iaitu mentauhidkan Allah. Ya. Okey. Jadi dia kata seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliyah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Masa belum datang Islam tu ya. Mereka hidup dalam jahil. Jahil tu maksud bodoh, tak kenal siapa Tuhan mereka yang sebenar. Manusia telah kehilangan pegangan hidup. Hidup ikut suka. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kuat menindas yang lemah. Yang lemah teraniaya ya. Maksudnya hidup ikut suka mereka lah. Dan yang kaya memeras yang miskin. Yang kaya pula maksudnya berkuasa pada miskin. Yang miskin kena mengalah ya. Masyarakat sudah banyak kehilangan nilai insaniah, iaitu peri kemanusiaan. Tak ada peri kemanusiaan maksudnya. Jadi minuman mabuk arak menjadi minuman maksudnya macam inilah kesukaan mereka. Bila minum mabuk, jadi mabuk. Bila mabuk, hilang dia punya kewarasan akalnya, maka bergaduh, ya, membunuh sesama sendiri dan berbagai lagi. Perempuan pula maksud dijadikan tempat melepaskan hawa nafsu. Isteri orang pun dia nak ambil ya, tak kisah. Ya, dia tak kira siapa dah, sebab masa tu hidup mereka maksudnya macam mereka tak ada pegangan, tak ada peraturan. Dan yang lebih buruk daripada itu ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka, tak kenal Tuhan mereka. Ya, yang menyembah berhala. Ya. Maka dalam keadaan yang gelap gulita itu, tiba-tiba datanglah nur yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diutuskan Rasulullah sebagai Rasul, jadi Rasulullah ni lah yang memberi petunjuk ataupun membawa mereka kepada hidayah Allah, itu menyembah Allah. Ya, Rasulullah mengenalkan mereka siapa Tuhan yang sebenar. Itu mentauhidkan kaum-kaum ni ya, itu supaya bahawa Allah lah Tuhan yang sebenar ya, yang mereka cari-cari selama ni ya.
Maka dunia yang gelap gulita telah berubah menjadi alam yang terang benderang. Daripada sesat tu kepada kebenaran. Daripada gelap gulita tadi, maksudnya kehidupan mereka gelap gulita, maksudnya dalam keadaan jahiliah dan sebagainya tadi, kepada bercahaya, cahaya Islam tu kan. Kesesatan telah berubah menjadi petunjuk. Yang selama ni duk sesat tu dah mendapat petunjuk, menganut agama Islam, memeluk agama Islam dan mentauhidkan Allah, mengatakan bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenarnya. Manusia telah mengerti dan memahami tujuan kehidupannya di atas permukaan bumi ini dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ni. Maksudnya manusia ni faham dah apa tujuan kita dihantar ke dunia ini oleh Allah SWT. Itu untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, menyeru ke arah ma'ruf, melarang ke arah kemungkaran, dan beribadah kepada Allah. Hidup kita disuruh supaya banyak beribadah kepada Allah ya. Umar Al-Khattab yang dahulunya hanya pengembala kambing di lereng Bukit Mekah itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani. Asalnya Umar Al-Khattab tu sebelum dia memeluk agama Islam, dia seorang pengembala kambing di lereng bukit. Akhirnya dia jadi pemimpin yang disegani oleh umat Islam, pemimpin yang tegas ya, yang adil ya. Oleh itu, oleh kawan dan lawan, maksudnya disegani oleh kawan dan lawan. Kawan-kawan dia pun masyarakat Arab masa itu semuanya hormat kepada Umar ya. Kerana dia pemimpin yang adil. Walaupun dia pemimpin, tapi dia banyak tidur di luar, di padang-padang dan sebagainya, untuk melihat rakyat-rakyat jelata dia dalam keadaan susah dan sebagainya ya. Tanah Mekah yang kering kontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun insan. Asalnya tanah Mekah tu dia kata kering kontang, akhirnya menjadi pusat tamadun insan. Orang berkumpul, orang datang ya. Yang agung, pusat tamadun insan yang agung hingga ke akhir zaman, hinggalah ke hari ini ya. Orang Mekah tu dikunjungi oleh maksudnya orang ramai ya, tak henti-henti. Walaupun COVID-19 ni kita tengok ya, orang duk tawaf dekat Kaabah tu tak henti-henti ya. Pastinya maksudnya dia menjadi tempat agung ya. Kaabah tu menjadi tempat agung hingga ke akhir zaman. Akhir zaman lah. Manusia yang rakus, kejam, lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud. Siapa manusia yang rakus tu? Iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Asalnya dia ni seorang yang zalim, yang kejam dan sebagainya. Bagaimana kita melihat sejarah di mana sebelum Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, dia sendiri telah membunuh anak perempuan yang hidup-hidup ya. Zaman jahiliah tu, bila dapat anak perempuannya akan dibunuh. Kenapa? Mereka beranggapan bahawa anak perempuan ni menconteng arang di muka ibu bapa. Anak perempuan tak bagus lah. Siapa dapat anak perempuan bunuh, siapa dapat anak perempuan bunuh. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab pun pernah membunuh anak perempuan dia yang masih kecil, dalam usia dalam 6 tahun lebih kurang begitulah ya. Kenapa? Karena dia takut. Masa tu dia belum Islam, dia takut anak perempuan tadi membawa sesuatu yang tak baik lah, yang kata menconteng arang di muka ibu bapa tadi kan. Jadi dia kata yang rakus, manusia yang rakus, yang kejam, lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud. Sayyidina Umar Al-Khattab tu daripada kejam, zalim dan sebagainya tadi berubah. Bila masuk Islam dia berubah menjadi seorang yang zuhud. Apa maksud zuhud? Zuhud maksudnya yang berkehidupan sederhana. Sederhana ni maksud dia tak mau mewah-mewah. Walaupun dia pemimpin, dia tak mau mewah-mewah. Kalau kita hari ni lah kata hidup sederhana macam mana? Ada hari makan sedap, ada hari makan biasa. Jadi sederhana. Dia berpakaian macam orang ramai.
Tak ada berpakaian yang mahal-mahal. Biasa-biasa ya. Makan pun sederhana, pakaian sederhana, kehidupan sederhana. Itu disebut zuhud. Walaupun dia banyak duit, tapi dia hidup sederhana. Disebut zuhud ya. Iaitu tawaduk. Apa maksud tawaduk? Tawaduk maksudnya merendah diri. Dalam hidup kita kena ada sifat merendah diri. Banyak ilmu merendah diri, kaya merendah diri. Walau dia cantik, dia hebat, dia merendah diri. Walau dia berpangkat tinggi, merendah diri. Itu disebut tawaduk. Tawaduk ni merendah diri. Maksudnya tak sombong lah ya. Selalunya biasalah bila dia kaya ke, dia ada kebolehan tertentu ke, kadangnya dia sombong, lupa diri. Tapi bila dia bersifat tawaduk, hak tu yang terbaik ya. Tawaduk ni merendah diri. Tawaduk dan menangis di kegelapan malam. Sebab apa dia menangis di kegelapan malam ni? Waktu malam, sepertiga malam, 3 jam 3 pagi, 4 pagi, bangun tengah malam, beribadah pada Allah ya, berzikir, bertaubat ya, dan menangis di kegelapan malam. Menangis ni mengenangkan dosa-dosa ya. Tenangkan dosa ya. Minta pada Allah pengampunan daripada Allah hingga menangis ya tadi. Menangis di kegelapan malam, dan begitulah seterusnya ya tak. Tu Sayyidina Umar Al-Khattab, pemimpin yang hebat ya. Dia hidup dia maksudnya ada sifat zuhud, ada sifat tawaduk, dan maksudnya banyak beribadah di waktu malam dan menangis di hadapan Allah di malam hari. Mata dia tu maksudnya mengeluarkan air mata, menangis di hadapan Allah. Mata yang banyak menangis kerana takut Allah ni, maksudnya dia akan diselamatkan daripada api neraka. Hebatnya orang dapat menangis dalam doa, dapat menangis dalam istighfar, dapat mengeluarkan air mata, menangis. Itu hebat. Kadang-kadang hati yang keras ni, istighfar berapa kali pun tak keluar air mata lagi. Tapi hati yang lembut tu bila dia istighfar, mengeluarkan air mata ya. Namun jiwa yang sakit tidak dapat menerima rahmat ini. Jiwa yang sakit, hati yang ada penyakit, hati yang ada masalah, tak dapat menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebaiknya ya. Menolak ajaran-ajaran Nabi ya. Ingkar perintah Allah ya. Namun jiwa yang sakit tidak dapat menerima rahmat ini, dan hati yang telah dibalut oleh selaput cinta 3 tahun. Cerita Piramli pun dia disebut cinta 3 tahun ya. Ni kita tujukan banyaknya kepada lelaki lah. Sebab cinta 3 tahun, pertamanya cinta harta. Ada seorang hamba Allah lah, sahabat-sahabat kita, dia beritahu kat saya, "Salah, saya ni jadi macam dah susah hati. Kenapa? Suami saya ni lagi dekat nak pencen, lagi suka beli tanah. Lagi dekat nak pencen, lagi suka beli tanah." Kata bagus lah. So dia pencen, dia boleh pergi berkebun. Adalah aktiviti dia. Tapi isteri dia tadi dah macam tak suka lah, asyik beli tanah. Itu tak apalah, cinta harta. Cinta harta, dia beli tanah. Bila dia pencen esok, dia boleh pergi berkebun, dia boleh usahakan tanam-tanaman. Itu tak apalah. Tapi jangan cinta keterlaluan. Cinta harta keterlaluan sampai solat pun tinggal. Tak boleh lah ya. Berkebun lah, time solat kita solat ya. Itu yang sebenarnya. Jangan berkebun sampai tinggal ibadah kita, kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia bila ada 3 ta ni, bahaya. Contohnya cinta harta. Dah ada rumah sebiji nak beli 2, dah beli 2, nak beli 3. Duk asyik. Hak tu terpedaya dengan dunia sangat ya. Okey. Yang keduanya cinta 3 ta yang kedua itu tahta. Tahta tu pangkat. Ataupun orang raja tu, pangkat lah ya. Cinta pangkat. Itu pun bahaya orang suka cinta pangkat ni. Ya. Dan yang ketiganya, yang ketiga itu cinta pada wanita. Lelaki kalau terlibat dengan 3 ta ni, bila antaranya
cinta pada wanita. Terlalu cinta pada wanita maksudnya itulah orang panggil apa, playboy ke apa, lelaki buaya ke apa ya. Ada isteri dah duduk tengok di lain lagi ya. Ataupun tak cukup-cukup, isteri ada satu tak cukup, tambah dua tak cukup, tambah tiga tak cukup, tambah empat tak cukup lagi. Masya Allah ya. Ni lelaki yang ada masalah lah ya. Yang terlalu dengan wanita ni, terlalu orang kata apa, terlalu suka pada wanita ni ya. Telah menjadi kebal ya tak? Bila cinta 3 ta ni telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai loceng, petanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Jadi bagilah nasihat macam mana pun dia tak terima. Hati dia dah keras, dibalut dengan cinta 3 ta tadi ya, iaitu cinta harta, cinta tahta dan cinta wanita. Habis. Jadi dia ni hidup dia maksudnya tidak ikut bagaimana yang digariskan dalam Islam, ikut hawa nafsu ya. Oleh itu mereka tetap memilih jalan syaitan. Habislah kalau milih jalan syaitan tu yang sanggup sampai ada perempuan simpanan, na'udzubillah, hari zaman ni rumah-rumah urut. Dia pergi rumah-rumah urut dan sebagainya. Sebab apa ni? Cinta wanita ni, laki perempuan ya. Oleh itu mereka tetap memilih jalan syaitan dan merasa bangga untuk terus berkubang di lumpur kekufuran. Duduklah dalam kesesatan tu, berkubang dia dalam lumpur kekufuran. Kufur tu ingkar. Perintah Allah banyak ni, tak mau buat, ikut hawa nafsu ya. Banyak yang kita kena buat ni, maksud mendakwah orang ya, daripada maksudnya orang pada yang tak faham pada Islam, kita kena dakwah mereka. Bukannya maksudnya hidup kita hanya 3 ta tadi dan hanyut di dalam lautan kemaksiatan, hanyut dalam maksiat. Habis tak? Bila dah terlibat dengan cinta 3 ta tadi, antaranya suka kepada wanita tadi, boleh bawa kepada maksiat ya. Habislah ya. Dia tak takut untuk maksud disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang akan menghantarkan mereka ke pintu api neraka. Na'udzubillah. Seruan Nabi mengajak kita ke arah kebenaran, kebaikan, ketaatan. Tapi golongan yang ingkar ni, dia tak mau. Dia tak mau, itulah yang membawa dia iaitu ke pintu api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maksud tak menyahut seruan Nabi tadi. Takutlah kalau golongan yang begini ya, golongan yang ibarat sesat dan akan dimasukkan dalam neraka Allah ya. Kita ni hidup kita kena ada iman. Iman ni lah memimpin kita untuk jadi baik. Tapi kalau hidup tak ada iman, habislah. Imannya goyah, imannya goyang ya. Ya Masya Allah ya. Jadi habis bab tu dalam apa ni pengajian kita ni. Tapi hari ni saya nak bawa kepada iaitu kita nak mengenal ada 8 jenis ataupun 8 neraka. Neraka ni ada 8. Kita selalu dengar, tapi biarlah hari ni kita dengar dengan lebih detail sikit ya. Okey, tuan-tuan puan-puan, adik-adik kakak-kakak. Okey, nama-nama neraka saya sebutkan satu-satu. Semua ni boleh-bolehnya ke-8 neraka ni kita tak mau. Minta pada Allah supaya jauhkan. Sebab apa? Neraka ni tempat azab, tempat bakaran, tempat yang maksudnya azab yang pedih ya. Kita takut. Minta pada Allah. Itu sebab tu kita kena baca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Kalau ramai Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, tu adalah wirid kita selepas solat. Minta pada Allah jauhkan kita daripada azab neraka. Kita tak mau, takut neraka ni ya.
Okey, nama-nama neraka yang pertamanya saya sebut iaitu neraka Jahannam. Selalu kita pernah dengar kan, kita baca Quran pun ada disebut neraka Jahannam. Apa maksud neraka Jahannam ni? Iaitu tempat balasan yang kekal abadi. Tempat balasan kekal. Kekal ni maksud duduk situ lah. Aku takut, na'udzubillah. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka Jahannam. Okey. Kedua, neraka Lazo. Lazo maksudnya api yang menjulang. Api itu kalau nyala besar sampai menjulang. Macam kita tengok kebakaran tu, api menjulang-julang tinggi. Itu neraka Lazo. Neraka Lazo pun kita minta pada Allah jauhkan kita. Kita takut siksaan tersebut ya. Okey, neraka yang ketiga disebut Hutamah. Al-Hutamah iaitu api yang dinyala-nyalakan. Bayangkanlah kalau api tu nyala, kita ambil minyak petrol kan, dibubuh lagi tambah nyala. Maksudnya api yang dinyala-nyalakan, iaitu neraka Hutamah. Yang keempatnya iaitu neraka Jahim. Apa maksud Jahim? Maksudnya api yang marak. Marak tu maksudnya besar, api yang maksudnya menyala dengan besar. Kelima disebut neraka Hawiyah. Apa maksud neraka Hawiyah tu? Iaitu api yang panas membakar. Api panas membakar. Api dunia ni boleh tahan lagi. Api akhirat tu na'udzubillah. Kita takut ya. Masya Allah. Teruknya panasnya ya. Okey. Yang keenamnya disebut neraka Saqar. Apa maksud Saqar? Api yang merah menyala. Api ni menyala, merah menyala. Kalau kita bakar sampah pun api merah menyala, berani kita nak masuk? Tak berani. Yang kata masuk pergi dekat berpanas kan. Ditambah lagi neraka Allah, na'udzubillah ya. Betapa siksanya orang yang dimasukkan dalam neraka. Kita baca nanti bab menceritakan tentang azab neraka. Betapa pedihnya azab neraka tu. Yang ketujuhnya, nama neraka yang ketujuh, neraka Sa'ir. Apa maksud Sa'ir? Api yang menyala. Menyala. Api kalau padam lain. Ni api menyala. Menyala, bubuh orang ya. Allah Akbar. Jerit ya. Teruk lah neraka ya. Yang ke-8, neraka ada 8, syurga pun ada 8 ya. Jadi neraka yang ke-8 disebut neraka Wail ataupun Wailun. Wail. Apa maksud Wail? Iaitu kebinasaan, binasa. Masuk dalam neraka Wail. Na'udzubillah. Neraka Wail ni untuk orang yang bagaimana? Orang yang solat dalam keadaan lalai. Kita takutlah. Orang solat pun masuk neraka, tapi solat yang bagaimana? Iaitu yang dalam keadaan lalai. Buat kadang-kadang tak khusyuk, buat di hujung waktu, buat dengan bacaan yang tidak sebaiknya. Itu kita takut ya. Okey, tu hadis neraka 8 jenis neraka yang saya sebut tadi. Sekarang kita tengok pula nama-nama syurga. Paling tidak pun bercita-cita nak masuk syurga, kena tahu nama-nama syurga ni. Paling tidak pun kalau tak tahu 88 pun beberapa lah yang kita dapat ingat. Okey, nama-nama syurga yang pertamanya disebut syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni lah yang paling teratas sekali. Sebab tu kita doa pada Allah, mohon ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Yang tingkatan ataupun makam yang teratas. Kedua, syurga Adnin. Apa maksud Adnin ni? Tempat tinggal yang kekal. Tak apalah kalau duduk dalam syurga kekal, alhamdulillah, seronok lah. Duduk dalam keadaan orang kata seronok, nikmat. Nak apa pun ada dalam syurga. Itu budak-budak selalu tanya, Ustazah, kalau masuk syurga nak KFC boleh dapat tak? Lebih pada KFC boleh dapat. Kalau nak pizza lah, nak apa, lebih pada tu lagi. Itu maksudnya. Sebab itulah kena buat baik hidup di dunia ni, taat perintah Allah. Kata syurga ada di tempat tinggal yang kekal.
Yang ketiganya, syurga Naim. Apa maksud Naim? Iaitu rumah nikmat. Rumah nikmat, rumah yang selesa. Syurga ibarat rumah tempat tinggal yang nikmat. Kita dapat masuk rumah nikmat seronok sangat dah. Rumah yang selesa, yang lebih daripada dunia ni lagi. Pada dunia ni kita kata ada aircon, ada apa tu dah karaoke dah, lebih pada tu lagi nikmat syurga ni ya. Yang tak ada di dunia ni, tu yang ada di syurga ya. Tak pernah terlintas di hati kita, tak pernah terbayang di fikiran kita, tak pernah dilihat oleh mata kita kat dunia ni. Masuk syurga tengok Allah, hebatnya Masya Allah. Itu syurga Naim. Syurga Naim disebut rumah nikmat. Nikmat ni banyak sangatlah. Nikmat-nikmat yang menyeronokkan. Okey, yang keempat, syurga Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Iaitu apa maksud Ma'wa? Tempat kembali. Kita balik. Duduk di dunia, nak balik. Biarlah kita balik tempat yang selesa. Jangan balik dalam tempat yang azab, iaitu neraka. Jadi nak dapat tempat yang baik, tempat kembali yang hebat ni, kenalah taat perintah Allah, jalani perintah-perintah Allah ya. Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Ikut perintah Allah, ikut perintah Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah. Selamatkan kita. Okey, nama syurga yang kelima itu Darussalam. Apa maksud Darussalam? Dar dalam bahasa Arab bermaksud rumah. Ya. Rumah yang sejahtera. Seronoklah. Kita bagi salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ni rumah yang sejahtera-sejahtera, maksud seronok duduk dalamnya. Gembira, merasai nikmat-nikmatnya, ya. Yang keenam disebut Darul Jalal. Dar maksudnya rumah juga. Jalal maksudnya kebesaran. Rumah kebesaran. Hebatlah kebesaran. Kat dunia ni pun kalau kata villa, kata rata ke apa pun tak macam tu. Ya. Sana lagi hebat. Syurga tu lebih hebat. Sebab apa? Syurga tu luas. Nanti saya akan masuk lagi. Maksudnya yang ada dalam syurga tu ya. Okey, seterusnya lagi yang ketujuh disebut syurga Maqam Al-Amin. Maqam Al-Amin. Maqam maksud kedudukan. Amin maksudnya yang sentosa. Siapa masuk dalam Maqam Al-Amin ni duduklah dalam sentosa. Jangan nama taman kita Taman Sentosa. Tapi tak dapat masuk syurga yang sentosa, rugilah kita. Biarlah kita dapat masuk syurga. Tak kira lah ada 8 jenis syurga ni, syurga mana pun yang ini nama dia syurga, mohon pada Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu masuklah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Aku takut azab neraka-Mu ya Allah. Doa pada Allah. Allah suka kita doa. Minta pada Allah ya. Maqam Al-Amin. Maqam Al-Amin ya. Yang ketujuh. Yang ke-8 disebut syurga Khuldi. Khuldi. Disebut dalam Quran syurga Khuldi. Itu tempat yang kekal juga lah. Kita masuk maksudnya dalam keadaan penuh nikmat. Syurga ni adalah tempat-tempat nikmat. Kalau kita baca dalam kitab Jawhar Mawdu' ya, wa min bihatil qulub, dia menjelaskan tentang nikmat-nikmat syurga. Antaranya kita syurga itu lebarnya iaitu satu syurga ya, contohnya syurga Firdaus. Ataupun syurga yang lain-lain tu yang kita sebut ya, Adanin, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal, Maqam Al-Amin, Khuldi dan sebagainya. Tadi dia kata satu-satu syurga tu lebarnya 7 putera langit dan 7 putera bumi. Bayangkanlah luasnya syurga tu ya. Kalau kat dunia ni Allah tak ada rumah besar mana lah, tapi dalam syurga tu luasnya, lebarnya, hebatnya. Okey. Apabila orang mukmin dia akan menghadapi sakaratul maut, dalam kitab Jawhar Mawdu' menjelaskan. Malaikat berkata, ni orang ni sakit nak mati ni. Nazak lah, mata pun nak tengok atas dah ni. Bila orang mukmin tu sakit sakaratul maut, nak mati ni. Malaikat berkata, kata kat Tuhan, kata kat Allah, hai Tuhanku, sesungguhnya telah jatuh hamba Engkau dalam duka cita mati. Ni orang ni maksudnya dia duka cita lah, nak mati lah. Maksud anak-anak dia kan sedih, dia pun nak tinggalkan lah.
dunia ni, ya. Tinggalkan harta-harta semuanya, ya. Firman Allah Ta'ala kata kat mereka apa? Ini terlebih sedikit sangat nisbahnya kepada nikmat syurga. Orang ada banyak mati-mati hari ini, Allah Ta'ala kata sikit sangat yang dapat masuk syurga. Yang banyaknya ditempatkan dalam neraka. Na'udzubillah. Tapi orang tu nak mati pun Allah Ta'ala kata kepada mereka, sikit sangat nisbah yang dapat masuk syurga. Yang banyaknya di mana? Neraka. Na'udzubillah. Ya. Dan ayat Qurannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Tadi kita baca kan. Maksudnya kemenanganlah bagi orang yang mukminun, orang mukmin, orang beriman. Menang, berjaya. Firman Allah lagi, demi kemuliaanku dan kebesaranku tiada berjiran akan aku pada engkau oleh orang yang bakhil. Orang yang mukminun tadi, orang beriman tadi masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala kata orang yang masuk syurga ni tidak berjiran kepada orang yang bakhil. Berarti orang yang bakhil, orang yang kedekut, tak dapat masuk syurga. Allah Akbar. Kalau ada sifat bakhil, tak dapat masuk syurga. Na'udzubillah. Jadi sama-samalah kita mendidik diri kita supaya bersifat jangan bakhil, bersifat pemurah. Orang bakhil tak masuk syurga, habislah. Walaupun dia kuat ibadah dan sebagainya, tapi tak masuk syurga. Kenapa? Kerana sifat kedekut. Allah Ta'ala tu Maha Pemurah. Kenapa kita hambanya bersifat kedekut? Sedangkan apa yang kita miliki ini sedikit, yang banyak tu adalah Allah. Allah memiliki semua kekayaan-kekayaan. Yang kita ada, contoh kalau seorang tu dia kaya dia pun diberi oleh Allah, anugerah kepada Allah. Tapi kalau dia kedekut, berarti dia tak bersyukur pada Allah, ya. Dia merasakan itu dia punya. Salah, ya. Yang kita ada ni bukan kita punya, pinjaman daripada Allah. Apa yang kita ada pinjaman pada Allah. Walaupun mata kita, pinjaman daripada Allah. Sampai masa dia nak ambil balik, ambil ya. Tu bila dah umur dah masa lanjut-lanjutnya, mata pun dah tak apa nampak, telinga pun macam tu dah. Sekarang ni masih dengar. Sampai satu ketika esok Allah Ta'ala bagi, orang panggil 2 kali pun tak dengar dah. Dia cakap pusing belakang langsung tak dengar. Allah Ta'ala nak tarik baliklah nikmat tadi. Kerana tu dia punya, dia boleh ambil. Tu ya. Mulut kita ni boleh bercakap dengan petah, dengan lancar dan sebagainya. Sampai satu ketika esok Allah Ta'ala akan tarik balik nikmat. Cakap pun jadi telur, dia jadi gagah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tu dia punya, Allah punya. Dia bagi pinjam. Pinjam kena guna elok-elok. Kalau pinjam barang orang, lepas tu kita tak berterima kasih pula, itu nama dia siapa? Kita ni siapa? Ya. Jadi bila dia pinjam hak-hak Allah ni, kena berterima kasih. Ya. Contoh bila dia bagi harta kekayaan, bagi masuk wang ringgit, bagi kita rezeki yang lebih dan sebagainya, jangan bakhil. Kalau bakhil tak masuk syurga. Na'udzubillah, ya. Dan kita lihat lagi dalam kitab Jauhar Mahmud diceritakan nikmat dalam syurga. Antaranya lah, tak boleh nak cerita semua, juga semua yang banyak. Allah Ta'ala anugerahkan anak-anak bidadari yang cantik. Ini untuk orang lelaki. Anak bidadari itu cantik sangat. Dalam surah Waqi'ah disebut wahurun ain. Wahurun ain itu anak bidadari yang bermata jelita. Cantik. Perempuan kalau cantik tengok mata lah. Mata sampai melentik, cantik. Ni kat dunia, ni anak bidadari lagi cantik lah. Wahurun ain maksud anak bidadari bermata jelita. Cantik betul. Tengok mata dia pun, tak tengok lain lah. Dia nampak cantik, ya. Okey, nikmat dalam syurga tadi maksudnya yang pertamanya Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang lelaki, iaitu adanya anak-anak bidadari datang melayan mereka lah, ya. Lagi nikmat dalam syurga lagi, ada terdapatnya dalam syurga itu disebut sungai-sungai. Sungai, kita bisa tengok sungai Perak, sungai Pong, sungai Abdul lah, ya. Sungai disebut sungai madu. Madu nak beli sikit tu pun sekarang ni mahal.
RM70 dekat 100 dia nak tu. Tambah dia tak ori dia, tak ada campuran apa lagi mahal. Tapi di syurga Allah Ta'ala sediakan sungai-sungai madu. Satu sungai tu madu ya semua. Bayangkan. Nak minum ambil gelas, ambil minum. Tak ada semut, tak ada sampah, tak ada apa. Masya Allah. Itu sungai madu. Lagi sungai susu. Di dunia ni pun kalau kata raja yang kaya, Raja Brunei sekalipun tak dapat lagi nak buat sungai susu. Satu sungai tu susu ya semua. Putih. Ambil gelas nak minum, minum lah. Tak ada semut, tak ada abuk, tak ada apa pun pencemaran sungai tadi. Okey, lagi sungai arak. Bayanglah arak. Arak kat dunia tak boleh minum. Arak di akhirat dalam syurga Allah itu boleh diminum. Nak arak di sana tidak mabuk. Arak dalam syurga tak mabuk. Arak di dunia mabuk. Kerana ni dibuat oleh manusia. Arak dalam syurga dibuat oleh Allah. Allah buat. Manusia ni dia peram anggur tu anggur masam tu. Sampai jadi wine tadi, jadi arak tadi. Bila orang tu minum arak tadi mabuk. Bila mabuk hilang kewarasan akal dia. Bergaduh, membunuh, memukul isteri. Tu yang kadang tu ya. Kalau orang India kita bila mabuk balik pukul isteri. Sebab apa dia tak kenal siapa dah. Hilang waras. Waras akal dia tadi dah hilang. Ya. Okey. Kalau kita orang Islam, ketika mabuk tu dia jatuhkan talak isteri dia. Apa hukum dia? Jatuh talak. Sebab mabuk tadi dia sendiri yang pergi arak minum. Bukan terjadi sendiri arak, bukan terjadi sendiri mabuk tadi. Dia sendiri pergi ambil arak minum, lalu mabuk, waktu balik rumah bergaduh dengan isteri dia jatuh talak. Talak jatuh. Ya. Yang kata sebab dia mabuk tak jatuh. Nak jatuh sebab apa? Dia yang membuatkan diri dia sendiri jadi mabuk. Asalnya tak mabuk, dia ambil arak minum. Ya. Jadi dalam syurga tu juga dia kata terdapat nikmat. Bila kita masuk syurga disediakan katil-katil. Katil tu disebut sarir dalam bahasa Arab. Sarir tu katil. Kalau contoh satu katil ni bagi kita tempat berehat. Kalau kita pergi mana-mana pun, sampai satu tempat tu, kita masuk hotel. Tiba-tiba sampai dalam hotel tu tengok ada katil. Apa kita buat? Mesti kita labuhkan punggung kita nak rehat. Nak letakkan belakang kita, nak baring, nak bersantai. Sebab katil adalah tempat kita berehat. Jadi Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tu ada katil. Orang-orang tak duduk katil masing-masing. Katil ni bukan katil biasa-biasa. Katil ni boleh adjust. Baca dalam kitab Jawahir Ma'ani. Contoh kita duduk dalam syurga, kita nak makan buah. Ada pohon-pohon buah, pokok buah, buah apple, buah macam-macam lah. Ya? Dusun-dusun dia. Jadi kita ni nak pergi ambil sendiri buah, tak nak orang tolong ambilkan. Buah ni kalau kita nak makan musim buah, kalau kita petik sendiri memang seronok. Makan pun rasa lain daripada kita beli yang dijual tepi jalan tu lain. Nak makan buah rambutan contohnya. Katil tadi boleh meluncur. Muncul ni sampai kat pokok tu boleh adjust naik. Boleh capai buah tadi, ambil katil tadi turunkan balik dia punya ni dah. Bagi rendah balik. Balik ke tempat tadi. Allah hebatnya, masya-Allah. Kau cerita kat budak-budak kata magic, Ustazah magic. Tu budak-budak. Ni cerita betul kata. Ini cerita dalam kitab, cerita dalam Quran, ya. Cerita dalam hadis Nabi. Jadi sebab itulah nak cerita nikmat syurga ni supaya apa? Supaya kita suka untuk buat kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan pada Allah. Supaya kita dapat masuk syurga Allah, ya. Jadi bila menduduk atas katil tadi, dia kata katil tadi diibarat seperti tempat pengantin. Lawa lah. Perempuan-perempuan, kakak-kakak sekalian pernah kahwin dulu kan. Duduk atas pelamin tu dia pernah. Pelamin orang nak buat cantik ke tak cantik? Dia si cantik. Duduk atas katil yang cantik macam katil pelamin tu. Allah Akbar. Diceritakan nikmat dalam syurga. Kalau orang lelaki pula dia kata duduk dalam syurga tadi, kalau peluk hurun ain tadi sampai 70 tahun.
peluk yang sekejap, peluk lama sampai 70 tahun. Kalau kita hidup di dunia ni peluk 70 tahun, apa kerja tak jadi. Tapi dalam syurga itulah nikmatnya. Ya. Tanpa jemu, turun ain pun tak jemu pada laki tadi pun tak jemu pada turun ain tadi. Peluk yang sampai 70 tahun, masya-Allah. Kalau duduk di dunia ni, Allah, kalau kahwin kata sayang tak mana pun, peluk sat-sat boleh, peluk lama-lama tak boleh. Apa kerja tak jadi. Anak nak makan nasi, mana mak tak saksi duk peluk dengan ayah. Hai, teruk lah. Jadi maksudnya, itulah nikmat syurga. Kita hidup dalam syurga, tak payah nak masak, tak payah nak apa, hidangan akan datang. Ya, pinggan pula, pinggan daripada emas. Lepas makan pula, tak payah basuh. Sebab apa? Tu bukan kerja kita basuh-basuh pinggan tu. Oh, Masya Allah. Kalau kat dunia ni makan, kena basuh pula pinggan. Nak kena ngemah je lagi. Itu maksudnya syurga ni hebat ni. Masya Allah. Kata anak bidadari tadi yang cantik sangat, datang bernasib-nasib, hiburkan bagi orang lelaki tadi. Sebab itulah orang lelaki kalau beramal bagus, dihadiahkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga dengan hurun ain, anak bidadari yang bermata jelita yang cantik-cantik tu. Masya Allah. Nikmat syurga lagi, kita bila masuk syurga dimudahkan kembali. Dalam umur 30-an, 33, 35 tu okeylah mudah. Kalau masuk syurga, usia tua tak seronok. Cuba tanya orang tua-tua yang pergi Mekah. Kita tak seronok lah, makcik tak larat jalan. Cuma pergi waktu muda, pergi Mekah waktu muda, dia masih kuat. Dia rasa keseronokan lain. Tapi bila usia tua, kita rasa tak larat ni tadi lah. Jadi sebab tu Allah Ta'ala mudahkan balik. Baik lelaki ataupun perempuan bila masuk syurga, dimudahkan kembali. Umur dalam usia 30-an. Allah. Jadi bercita-citalah kita untuk masuk syurga Allah, ya Allah. Doa pada Allah, dengan rahmat-Mu, masukkanlah aku dalam syurga-Mu, ya Allah. Bukan dengan amal ibadah kita. Amal ibadah kita ni kita buat sebagai taat pada perintah Allah, sebagai maksud menunaikan perintah Allah. Tapi amal ibadah kita tak cukup untuk membolehkan kita masuk syurga. Sebab apa? Maksudnya amal ibadah kita ni kadang-kadang ada buat secara ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas, kadang-kadang buat dengan sempurna, kadang-kadang kurang sempurna. Tengoklah solat kita 5 waktu sehari semalam. Satu waktu 5 minit, 5 waktu baru 25 minit. Sedangkan sehari semalam ni 24 jam. 24 jam tolak 25 minit tu banyak mana sangat. Lepas tu kalau ada campur-campur kita buat yang ibadah sunnah lagi, yang sunat lagi, adalah berapa minit. Yang banyaknya tu adalah yang lain, iaitu kita waktu kita makan dah berapa minit, waktu kita tidur, waktu yang lain-lain tu dihabiskan masa kita tadi dengan benda-benda yang begitu, yang banyak. Yang ibadah ni sikit sangat. Itu pun kadang-kadang Allah akan doa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah pun. Minta pada Allah, ya, supaya Allah Ta'ala terima amal ibadah kita tadi. Kalau tidak, kita takut, ya, ibadah kita tak diterima Allah, penat kita, rugi kita, ya. Jadi sama-sama kita berdoa pada Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, ya. Iaitu bila kita menjadi seorang yang taat pada perintah Allah, ya. Maksudnya kita buat kebaikan-kebaikan sebanyak mana yang boleh, ya. Antaranya lagi iaitu jadi seorang yang pemurah, jangan jadi seorang yang bakhil. Orang bakhil tak layak masuk syurga. Allah Ta'ala kata tak ada dalam syurga orang yang bakhil. Berarti tak ada orang bakhil tu masuk dalam syurga. Jadi di mana beradanya orang bakhil tu? Kita takut di dalam neraka, na'udzubillah, sebab kebakhilan dia tadi. Jadi untuk hari ini takat ni dululah pengajian kita, ya. Jadi ada masa lebih kurang 2 minit lagi kita sudahi majlis ilmu kita ni dengan saya bacakan doa, dan puan-puan, tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak semua tolong mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwabas salamah, dan pintu-pintu keselamatan. Wa abwabas sihah, dan pintu-pintu kesihatan. Wa abwaban ni'mah, dan pintu-pintu nikmat. Wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkatan. Wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan. Wa abwabal mawaddah, dan pintu-pintu kasih sayang. Wa abwabal rahmah, dan pintu-pintu rahmat. Wa abwabal rizq, dan pintu-pintu rezeki. Wa abwabal ilm, dan pintu-pintu ilmu. Wa abwabal maghfirah, dan pintu-pintu pengampunan. Wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga. Wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga. Wa abwabal jannah, dan pintu-pintu syurga. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tutup majlis ilmu kita dengan baca itu baca kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah esok kita ada pengajian lagi. Pengajian petang. Ya, baik. Terima kasih.